Di dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak buat tulisan dalam bentuk 3D, okay, dalam bentuk 3 dimensi. Okey, kalau anda boleh tengok di sini, saya ada sediakan dua jenis contoh di sini. Yang pertama tulisan yang berwarna orange ni, dan yang kedua yang berwarna hijau ni. Okey, kalau kita tengok ada perbezaan di antara kedua-dua jenis tulisan 3D yang saya hasilkan ni. Okey, kalau yang warna orange ni, dia macam, kalau kita tengok dia punya 3D dia tu, dia ada two side Yang boleh ni dia hala ke sini, hala ke kanan, dan yang design ni dia hala ke kiri sikit Okey, kalau kita boleh tengok Okey, dia ada perbezaan berbanding dengan yang warna hijau ni, dia one side saja kan, dia menghala ke kiri. Okey. Kalau tengok ketebalan dia pun berbeza. Okey. Dan untuk kedua-dua design ini, caranya sama saja kan, dan kita tak akan guna tools yang agak complicated ataupun yang dahsyat-dahsyat. Just simple. Kita hanya akan bermain dengan layer, dan juga kita akan bermain dengan blending option. Okey. Okey, langkah pertama anda perlu kita buka layout yang baru dulu. Okey. Saya akan buka layout yang baru. Okey, ni saya dah pun guna. Okey, kemudian saya akan letak background saya akan gunakan solid color. Saya klik dekat bahagian bawah ni, dan saya pilih solid color. Kemudian saya akan guna warna grey dark grey macam ni. Okey. Kemudian saya akan masukkan tulisan. Okey, kat sini saya tulis boleh design. Okey, kita start dengan yang contoh dengan yang warna hijau ni dulu sebab yang ni dia agak mudah sikit. Okey, ini dia punya font, saya guna Christian ITC. Kemudian dia punya size font saya akan guna 120 pixel. Okey, lebih kurang macam ni lah dia punya size. Okey. Kemudian kalau kita tengok, ni saya saja buat bagi melengkung sikit Okey, melengkung ni. Okey, anda boleh guna sebarang jenis tulisan, dan anda boleh buat tak kisahlah nak lengkung ke, nak macam mana ke, tak ada masalah. Sebab tak ada anda boleh buat apa juga jenis tulisan, apa juga jenis teks yang anda nak buat, tak ada masalah. So dekat lengkung ni saya guna dekat bahagian atas ni, dia ada ikon macam T kat atas ni, text wrap dia panggil. Okey, web text. Okey, saya akan klik dekat sini. Kemudian anda boleh pilih lah apa benda yang nak guna. Okey, saya guna X saya akan kurangkan sikit kepada 16. Tak nak lengkung banyak-banyak sangat Okey, kalau tak nak guna text web ni pun tak ada masalah kan, kita guna tulisan yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Okey, selepas kita dah masukkan text web tu, saya akan duplicate layer ini. Okey, saya akan boleh klik Ctrl J, ataupun anda boleh klik kanan dan pilih duplicate layer. Okey, saya klik Ctrl J saja. Okey, Ctrl J. Okey, sekarang kita dah ada dua design. Kita dah ada dua layer. Okey, ini layer yang pertama dan ini layer yang kedua. Okey, layer yang kedua ini saya nak namakan dia sebagai 3D lah Okey, kita buang terus lah design, kita namakan 3D saja. Okey, layer yang kedua ni, saya klik dekat layer ni, dan make sure saya klik pada bahagian move tool ni
Okay, kita tak nak dekat, mungkin ada dekat text ke kat mana ke, tak nak. So make sure dekat move tool ni, dan kita klik pada bahagian layer, dan kita akan gerakkan tulisan ini. Sorry, set dia menghala ke mana Okey, menghala ke bawah Okey, kita halakan ke bawah menggunakan keyboard anak panah pada keyboard anda. Okey, kita klik je anak panah ke bawah sekali, kemudian ke kiri sekali. Okey, kan? Anda boleh tengok perbezaan Okey. Kalau tak nampak sangat perbezaan, mungkin anda boleh tukar sikit dia punya color dia. Mungkin saya gelapkan sikit lah. Okey, saya cuba gelapkan sikit. Okey. Ini saya nak letak atas sekali. Kan? Atas sekali. Yang ni kita akan gunakan sebagai muka hadapan dia lah. Yang 3D ni dia punya belakang dia punya ketebalan untuk kita buat 3D kita tu Okey, so saya akan duplicate sekali lagi layer 3D ni. Saya klik Ctrl J saja Okey. Kemudian untuk layer yang baru ni pun sama. Saya akan tekan pada anak panah di keyboard saya, anak panah ke bawah sekali dan ke kiri sekali. Okey. Okey, kemudian saya copy lagi sekali. Okey. Benda yang sama juga saya akan buat, tekan anak panah ke bawah sekali dan ke kiri sekali. Kita copy lagi sekali, tekan anak panah ke bawah dan ke kiri. Saya akan ulang benda yang sama. Okey, sampailah saya dapat ketebalan yang saya nak tu. Okey. Okey, saya rasa dah okey Okey. So, kalau anda nak tulisan anda dia punya ketebalan dia ni lebih lagi, so anda boleh ulang lagi langkah ini ulang langkah yang sama saja sampailah anda nak tulisan anda tu macam lagi tebal okay, so tak ada masalah. Okey. Okey, saya rasa saya punya ketebalan yang saya nak dah pun cukup. So okey setakat ni. Kemudian saya akan duplicate lagi satu layer. Okey, Ctrl J. Okey, tapi layer ni saya tak nak tekan anak panah ke bawah dan juga ke kiri. So saya akan renamekan dia sebagai shadow. Saya nak gunakan layer ini sebagai bayang-bayang dia lah nanti So okey, kemudian yang shadow ni tak apa, kita ignore dulu. Okey, untuk layer yang 3D ni saya akan mergekan ke semua layer ni. So saya akan select semua layer. Okey, kemudian saya akan merge. Dia punya shortcut dia Ctrl E Anda boleh klik pada bahagian atas ni dan kita pilih merge layer ataupun Ctrl E. Okey, kemudian dia dah pun merge ke semuanya dan jadi satu objek Okey. Kemudian shadow ni saya akan letak kat bahagian bawah sekali. Okey. Okey, untuk shadow pula saya akan klik kanan dan saya akan pilih resize type. Okey. Resize type. Okey, kemudian dia akan tukar menjadi objek lah. Tadi dia dalam bentuk teks Okey, kemudian saya akan hold butang control pada keyboard pada bahagian layer shadow ini. Saya klik control, kemudian saya akan klik dekat kotak ni. Okey, kemudian dia akan terbentuk satu selection dekat sini. Okey. Sebab apa saya buat macam ni? Sebab shadow ni dia punya warna hijau tadi kan. So saya nak tukar dia punya color dia, saya nak fillkan dengan warna hitam. Okey. So saya akan fillkan shadow ni dengan warna hitam. Okey. Saya Ctrl D untuk deselect. Okey, kalau kita tengok saya dah pun fillkan dengan warna hitam tadi. Okey. Okey, fill untuk fill dengan warna hitam tadi saya klik alternate butang alt dengan butang backspace Okey, dia punya shortcut dia alt dengan backspace ataupun kalau kata kita klik kanan dekat sini kot. Sorry, ataupun kita klik dekat layer dan kita pilih fill. Okey, fill kita boleh letak solid color lah. Dan anda boleh pilih lah nak letak warna hitam ke macam mana kan. Okey. So saya dah pun letak warna hitam dekat sini. Okey.
Ini dia punya layer belakang kita tadilah, kan? Okey, kemudian shadow ini, untuk shadow ini saya akan gunakan Gaussian blur. Saya klik bahagian filter, kemudian saya pergi ke blur dan kemudian kita akan pilih Gaussian blur. Okey, pada bahagian Gaussian blur ni saya akan guna 5 pixel kita akan guna 5 pixel. Okey, saya tak perlu ubah apa-apa, saya je klik OK saja. Okey, kita tengok dah ada pun dia punya blur dia. Okey, untuk langkah yang seterusnya, pada bahagian 3D ni, okey, saya nak namakan dia sebagai 3D lah. Okey, 3D kita buang copy tu. Okey, 3D ni saya akan letakkan blending option pada dia. Saya klik kanan dan saya pilih blending option. Okey, ataupun saya double klik saja kat sini. Double klik, okey, dia akan ke blending option. Okey, ini blending option. Okey, untuk setting pada bahagian blending option ni, kita setting pada ni pada layer 3D ni. Okay, make sure kita klik, kita select pada layer ni dulu sebelum kita klik tadi. Okay, kalau kita klik dekat boleh design pada teks bahagian atas, so dia akan efek dia tu dia akan bagi kesan pada bahagian atas je lah. So kita nak pada bahagian dia punya 3D dia ni. Okay, so saya akan klik blending option, kemudian saya akan letak gradient overlay. Okay, gradient overlay. Okay, kemudian dia punya setting dia, saya akan blend mode dia saya akan tukar kepada multiply. Okay, kemudian opacity saya akan tukar kepada 80%. Okay, sorry, saya letak 70 lah macam terang sangat Okey, kemudian okey, dia punya gradient saya akan tukar, ini black and white hitam dan juga putih. Okey, bahagian hitam saya tak nak kacau. Okey, so bahagian putih je saya akan tukar. Putih ni dia punya color dia saya akan bagi macam grey sikit Okey, macam ni pun dah okey kot. Okey. Okey. Kemudian style, style kita tak payah ubah apa. Kita stay dengan linear. Reverse pun okey, tak payah tick. Okey, align with layer, biarkan dia tick kat sini. Okey, kemudian bahagian angle pula saya akan tarik ke bawah minus 90 Okey, minus 90. Okey, kalau kita tengok perbezaan pada layer tadi dia macam dia punya gelap dia tu bahagian bawah kan. So kita letak gelap dia tu dekat atas. Okey. So saya akan guna minus 90. Okey, dia punya scale kita bagi stay. Okey, 100%. Okey, ini setting untuk layer 3D tadi lah Okey, sekarang pun okey. Satu je kita nak buat. Okey, yang lain tak payah kacau. Just gradient overlay saja. Okey. Kemudian kita akan ada lagi satu. Okey, inner shadow. Okey, inner shadow saya nak setting juga. Inner shadow saya nak letak overlay. Okey, warna hitam stay juga warna hitam. Kemudian opacity okey, kita biarkan. Angle okey, saya tak okey, untuk bahagian angle ni kita untick untuk use global light ni saya tak nak guna global light. Okey, kita tarik kepada minus 90 degrees. Okey, untuk distance saya akan letak berapa pixel 5 kot. Okey, 5 pixel.
Okey, kemudian pada bahagian choke kita letak kosong. Okey, biarkan. Okey, untuk size saya nak up sampai sampai 10. Okey, anda boleh tengok perbezaan ya. Okey. Okey. Seterusnya, okey, satu lagi kita nak setting. Drop shadow. Okey. Drop shadow saya akan letak okey, kita stay multiply. Kemudian opacity saya akan turunkan sikit kepada 50. Okey, 50. Okey. Kemudian angle kita akan untick pada bahagian use global light. Angle saya akan guna minus 90 juga. Okey. Okey, saya rasa dah okey kot untuk setting yang bahagian belakang ni. Okey, kalau dah okey, kita klik okey saja. Okey, kemudian ini setting pada bahagian layer 3D Okey, so sekarang kita akan setting pada bahagian depan pula Okey, so saya klik pada layer depan dan saya akan double klik untuk ke blending option ataupun saya klik kanan, saya pilih blending option. Okey, untuk bahagian depan ni kita hanya akan setting satu saja. Okey, bevel dan juga emboss. Okey, bevel dan juga emboss ni saya akan kita setting banyak dekat sini. Okey, mungkin pada bahagian style ni kita stay inner bevel, teknik kita guna smooth, depth 100%. Okey, direction kita guna up. Okey, kemudian size saya akan guna, kita up sikit lah, 2. Kemudian soften pun kita akan jadikan 2. Okey, sebab kita nak bagi nampak tulisan kita ni dia macam smooth sikit Okey, kita tengok before sebelum kita masukkan bevel dan juga emboss, dia jadi macam ni. Selepas kita masukkan bevel dan emboss, dia akan jadi macam ni. Okey, nampak dia punya nampak dia punya soft sikit daripada sebelum ni. Okey. Okey. Dah pun siap setting. Okey. Sekarang ni dah okey. Dan kita punya tulisan untuk setting untuk tulisan 3D kita dah pun siap. Okey. Tengok okey, lebih kurang dia punya design dia. Okey, satu tips yang saya nak bagi pada anda untuk kita buat design tulisan 3D ni, macam dia punya ketebalan dia lagi banyak kita waktu kita copy layer 3D ni tadi kan. Okey, lagi banyak kita buat, lagi tebal lah dia. Itu kita boleh adjust sendiri lah. Kalau kita nak kurangkan, so kita kurangkan lah. Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula bagaimana kita nak buat design untuk tulisan yang kedua pula yang warna orange ni pula. Okey. Okey, tapi sebelum tu saya nak groupkan dulu semua ni. Okey, saya select semua ni dan saya letak dalam folder. Okey, saya namakan dia sebagai 3D hijau Okey, 3D hijau. Okey. So saya disable dulu dia punya view. Okey, untuk tulisan yang warna orange ni, yang macam ni. Okey, saya akan gunakan, okey, kita buat dululah tulisannya. Okey, boleh design. Okey. Okey, untuk tulisan ini saya akan gunakan font jenis impact. Okey. Kemudian dia punya font size dia saya akan sorry. Okey, untuk tulisan ini saya akan gunakan font size font jenis impact dan font size saya akan guna 195. Okey Okey, ini dia punya size dia. Okey, untuk yang seterusnya, okey, saya akan
tukar dia punya color dulu ikut selera anda lah, ada nak color apa pun nanti boleh kan. So kita nak bagi sama lah macam sebelum ni punya design kan. So saya akan staykan dengan warna orange So yang lama pun warna orange juga. So yang ni pun kita bawa warna orange juga lah. Okay. Okay, untuk yang seterusnya saya akan klik pada bahagian teks ni. So kita tak habis lagi edit. Okay, kita adjust sikit dia punya web dia. Kita nak bagi macam melengkung sikit lah kan. So saya akan guna add apalah okay, macam ni. Tak nak lebih sangat lah, sikit je. Okay, mungkin 20 dah okay kot okay, lebih kurang lah okay, dah pun okay. Okay, untuk yang seterusnya, bila dah siap setting macam ni, saya akan resize layer ini. Saya klik kanan dan saya pilih resize. So saya akan tukar layer ini kepada bentuk objek lah Sebelum ni dia dalam bentuk teks. So saya tukar kepada dalam bentuk objek dengan saya klik resize okay. Seterusnya saya akan duplicate layer ini ataupun saya copy layer ini dan klik Ctrl J. Okay, kemudian layer yang pertama ini, kita nak perkataan boleh saja, dan layer yang kedua kita nak perkataan design sahaja. Okay, so saya akan separate kedua-dua layer ni lah. So layer pertama ni saya nak perkataan boleh saja. So saya select, saya gunakan Marquee tool ni. So saya select bahagian design ni, saya akan delete okay, select dan saya tekan delete pada keyboard. Okay, ini saya disable dulu yang ni. Okay, ini untuk layer design pula saya select bahagian boleh, saya delete. Okay, saya klik delete sorry, kenapa sorry, dia dekat sini, so saya kena letak kat sini lah. Okay, okay, baru jadi. Okay, so saya enable balik view untuk kedua-dua layer ni. So ini okay, anda boleh nampak okay, yang ni saya namakan dia sebagai design layer design. Yang ni layer boleh. Okay, boleh dan juga design. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya 3D pula okay, pada bahagian belakang dia tu lah, ketebalan dia tu. So kita akan start dengan boleh dulu. Okay, saya duplicate layer ni ataupun saya copy layer dengan klik Ctrl J. Okay, saya namakan dia sebagai 3D okay. Kemudian saya akan tekan anak panah ke atas pada keyboard sekali dan ke kanan sekali. Okey, nampak tak jadi apa-apa. Okey, tak jadi, dia tak jadi apa-apa sebab saya tak klik pada bahagian saya tak klik pada butang move tool ni. Okey, so saya klik dulu kat sini. So make sure saya dekat layer pun saya select pada bahagian layer ni. Okey, kemudian saya akan klik pada keyboard anak panah bahagian atas. Okey, satu dan ke kanan sekali. Okey. Okey, saya akan ulang benda yang sama. Saya klik Ctrl J untuk copy layer. Layer yang baru ni pun saya buat benda yang sama juga. Satu ke atas dan satu ke kanan. Okey, saya akan ulang benda yang sama. Okey, sampailah layer yang ke mungkin ke 10 sekejap lagi kot. Okey, 4 J 6 7 8 9. Okey, dah pun siap satu lagi lah okey, 11. Satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, baru cun.
Okey. Kalau nak tebal lagi boleh tambah lagi. Okey. Kemudian saya akan duplicate lagi satu layer, tapi saya takkan tekan anak panah untuk gerakkan dia. So saya akan, sebab saya nak jadikan layer ni sebagai shadow so saya namakan dia sebagai shadow lah. Okey. Okey, shadow ni kita ignore dulu. Kemudian untuk semua layer 3D yang kita copy tadi, saya akan duplicate. Okey, untuk ke semua layer 3D ni saya akan duplicate dia. Saya klik select sini dan okey, kita select ke semuanya. Boleh klik Ctrl E untuk shortcut dia, ataupun saya klik kanan dan saya pilih merge. Mana? Duplicate. Sorry, bukan duplicate. Okey, untuk sorry. Okey, lepas tu bila kita dah siap semua ni, saya akan duplicate sorry, bukan duplicate, saya akan merge untuk ke semua layer 3D yang saya dah pun duplicate tadi. Saya akan select semua layer 3D ni dan saya akan merge kan dengan klik merge layer, ataupun saya klik Ctrl E lah. Okey. Okey, ini dia punya 3D dia. Okey, dia tak nampak sebab tak nampak sangat dia punya beza dia tu sebab warna sama. Okey, tak apa. Tadi kita buat tadi berapa? 12 Okey, 12 So kita akan ulang benda yang sama untuk tulisan design ni. Cumanya okey saya duplicate dulu saya copy dulu layer ni. Ctrl J dan saya akan tukar kepada 3D. Okey. Okey, cumanya tadi waktu kita gunakan untuk perkataan boleh tadi, kita klik kita ke atas dan ke kanan. Okey. Tapi untuk design ni kita ke atas dan ke kiri pula. Okey. So dekat 3D ni saya akan ke atas dan ke kiri. Okey. Ctrl J, atas, kiri. Okey. Sampailah layer yang ke-13 kenapa 12 ada Okey. Saya undo balik. Okey, yang ke-11. Saya klik Ctrl J. Oh, 12 ada Mana pergi 12? Oh, 12 ada jadi kat sini. So kat sini dia jadi 12 lah. Okey. Kat sini atas. Okey, dan satu lagi untuk shadow. Okey, seterusnya saya akan mergekan layer 3D yang saya duplicate ini. Okey, saya klik kanan dan saya pilih merge layer. Okey, kemudian kat mana tadi? Oh, kita dah lajak lah. Okey, betul lah. Ctrl E Okey. Kemudian saya akan setkan blending option untuk layer 3D ni. 3D yang pertama. Okey, 3D yang boleh dulu Okey, 3D boleh. Okey, kita akan set blending option. Saya double klik. Kemudian saya akan gunakan gradient overlay. Kemudian saya akan guna multiply. Opacity saya akan guna 80. Okey, gradient sama juga macam yang kita setting awal-awal tadi tu. Okey, bahagian hitam kita biarkan. Okey, bahagian putih ni saya akan pilih warna kelabu sikit Kita akan gantikan dengan warna kelabu sikit lah. Okey. Okey. Dan saya klik okey.
Okey. Okey. Okey, satu lagi macam kita nak setting untuk 3D untuk bahagian design ni pula, saya just copy je. Kalau kita tak nak setting sama macam ni tadi kan, kita boleh copy sebenarnya. Kita klik kanan dan pilih copy layer style. Kemudian saya ke layer untuk layer 3D yang design ni pula. Saya klik pada bahagian layer ni dan saya klik kanan dan saya pilih paste layer style. Okey, anda boleh nampak Okey. Untuk yang seterusnya, okey, bahagian shadow belakang pula. Shadow belakang ni dia ada dua shadow sebenarnya. Okey, shadow boleh dan juga shadow design. Okey, shadow ni saya nak mergekan kedua-dua shadow ni. Kemudian saya klik kat sini. Okey, shadow ni dia dekat depan tadi ni. Okey, saya letak kat bawah sekali Okey. Okey. Saya akan mergekan kedua-dua shadow ni dengan klik Ctrl E, ataupun saya klik kanan dan pilih merge layer lah tadi Okey. Okey, perkataan boleh tadi kita tak letak kat atas kan. Okey, so saya letak kat atas Okey. Design pun saya letak kat atas juga. Okey, nampak Okey, sekarang kita dah nampak kita punya bentuk tulisan dah pun jadi 3D. Okey, tapi tak siap lagi. Tapi tak siap lagi sebab kita akan adjust sikit pada bahagian depan ni, pada bahagian depan ni. Okey, dengan kita letak blending option sekali lagi. Okey, untuk perkataan boleh dulu, kita start dengan perkataan boleh dulu Okey, boleh. Kemudian saya akan letak bevel and emboss. Okey, bevel and emboss ni saya tak nak touch apa-apa bahagian ni. Saya cuma nak touch bahagian shading ni je. Okey, kita nak, kalau anda perhatikan bila kita letak bevel and emboss ni, dia ada macam lining cahaya sikit tepi ni. Okey. So kita nak bagi macam bahagian tengah ni, okey, macam ni lah Sorry, saya cancel dulu Kita tengok bahagian ni. Okey, tengah ni dia macam cerah sikit. So tepi ni dia macam gelap sikit kan. So macam mana kita buat? Okey. Kita ke blending option. Kemudian okey, saya klik bevel emboss. Bila sini cerah. Okey, so dekat sini lah shading ni saya adjustkan ke sini. Okey, sorry, ke sini. Okey, okey, kemudian saya untick global sorry, sebelum tu saya perlu untick dulu use global light. Okey, saya klik kat sini dan saya ke sini. Okey, kemudian bila kita dah siap setting untuk bevel and emboss ni, saya akan gunakan gradient overlay. Kemudian kita akan set kepada overlay. Okey. Opacity saya akan set kepada 80. Okey. Sorry, kita turun sikit lah, 70 Okay, 70. Kemudian gradient kita biarkan. Style pun kita biarkan guna linear. Okey, angle saya akan tarik okey, kepada 0 degree So kita biarkan pada bahagian bahagian tengah ni dia cerah dan bahagian tepi ni dia macam gelap sikit. Okey, kalau kita nak adjust guna mode yang lain pun boleh. Mungkin kita boleh guna multiply ataupun overlay lah. Saya lebih selesa guna overlay. So saya adjust sikit Okey. Mungkin 40 sesuai kot Okey, 40 okey. Okey, bila dah okey, saya akan klik okey. Kemudian okey saya akan copy. Saya akan copy yang ni, layer style yang ni. Kemudian saya akan pastekan pada bahagian design ni. Sebab kita nak masukkan efek yang sama saja. Okey. Okey, tapi bila kita paste kan, dia punya gradient dia tu, gradient overlay tu, bahagian ni dia cerah dan bahagian ni dia gelap sikit. So kita nak adjust sikit. Saya double klik dekat sini untuk dapatkan blending option.
Kemudian saya akan ke gradient overlay dan saya akan tukar dia punya angle gradient ni kita tarik kepada 180 degrees. Okey, kemudian pada bahagian bevel dan juga emboss ni pun sama. Saya akan tukar dia punya shading angle shading dia ni kepada bahagian sini pula. Okey. Kita bagi nampak dia punya line cahaya ni menghala ke sini lah Okey. Sekarang dah pun siap. Okey. Kemudian shadow pula kita adjust shadow pula. Saya klik hold butang control pada keyboard dan saya klik pada bahagian pada kotak ni so dia akan bentuk satu selection. Okey, kemudian saya akan fillkan dengan warna hitam. Okey. Okey, bila dah fill saya deselect balik. Kemudian saya akan gunakan Gaussian blur. Saya ke filter dan pilih blur dan pilih Gaussian blur. Kita guna 5 pixel Okey, dah pun siap 5 pixel. Okey. Sekarang dah pun siap kita punya tulisan 3D kita. Okey, saya akan groupkan semua ni. Saya akan groupkan, saya select semua ni dan group dalam folder. Okey, dan ini tulisan 3D 3D orange. Okey, dan ini tulisan 3D hijau. Hijau ni saya tak bawah sikit. Okey, dah pun siap. Okey, kita punya tulisan 3D kita. Okey, dan selamat mencuba. Okey, selamat mencuba dan okey, dah pun siap kita punya tulisan 3D. Rasanya sekadar itu dulu tutorial kita. Selamat mencuba.